gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusikan tentang One Piece. Dalam video hari ini, seperti yang aku janjikan dalam video lepas, and I'm so sorry sebab lambat sikit. Yang aku cakap, aku akan bawakan teori-teori dan pandangan-pandangan dari nakama kita, pandangan-pandangan korang yang telah pun dorang kongsikan dalam pin komen aku di sini. Dan guys, ini adalah feedback yang aku dapat dari nakama-nakama kita yang telah pun mendapatkan t-shirt dorang di Skoverto Hub. So kepada yang belum lagi dapatkan, sila segera dapatkan, dan kepada korang yang dah beli, nanti admin akan umumkan berita baik untuk korang. So stay tuned. Okay, alright guys, jom let's proceed with the content. Habis sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendapatkan news update dan teori-teori pendek dari aku. Dapatkan One Piece merchandise di IG shop Skoverto Hub. Untuk paid review di channel ini, korang boleh PM nombor admin. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzo Yarodamo. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Alright, komen yang pertama datangnya dari Ryujin. Aku ada satu teori tentang Shanks memandangkan movie dia nak keluar. Kita semua tahu sebelum ni pun buah Luffy dia yang jumpa kan. Jadi pada pandangan akulah kan, balik dari Laugh Tale, Roger dah wasiatkan satu amanah kepada Shanks untuk dia dapatkan buah nikah ni, kerana Roger tahu itu adalah kunci menciptakan Fajar, The Dawn, dan rasanya itulah tugas terakhir Roger kepada Shanks. Pada pandangan aku, Roger nak buah itu diberikan kepada anak dia, which is Ace, dan mungkin Roger sudah memberitahu Shanks bahawa nama anak dia adalah Ace, iaitu sama dengan nama pedang dia. Di sini kemungkinan Roger berharap anak dia lah yang menjadi Joy Boy yang membawa Fajar dalam dunia One Piece selepas 20 tahun. Shanks yang bertarung dan mendapatkan buah tersebut dari Hushu membawa buah tersebut ke kampung Fuchsia untuk diberikan kepada Ace, tapi takdir berkata lain. Seperti apa yang dikatakan pihak World Government, buah Mythical Swan mempunyai fikiran mereka sendiri. Besar kemungkinan di sini buah itu sendiri yang memilih Luffy. Shanks yang memberikan lengan untuk menyelamatkan Luffy sebenarnya sebagai satu bentuk hukuman terhadap diri dia kerana gagal dalam menunaikan permintaan kaptennya. Dalam masa yang sama, Shanks bertaruh bahawa Luffy adalah pemakan buah Hito-Hito no Mi model nikah yang paling tepat. Teori ni aku ada banyak kali juga dengar dekat TikTok dan sekarang dah sangat masyhur juga. Alright, next dari Ahmad Kushaini. Katanya, mantap Bang Kimi, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling bermakna bagi kita berbanding tahun-tahun depan, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih mencintai Rasulullah dan lebih mempelajari kalamullah, insya-Allah. Amin. Okey, untuk chapter ni sekali lagi Oda telah menunjukkan Oda is being Oda. Kalau dulu fans anime selalu bergaduh dengan haters anime, lagi-lagi bila haters ni kata yang anime ni tok budak-budak kartun je, tapi fans anime pula backup dengan mengatakan kau tak tengok, kau tak tahu, dan kau nak judge. Anime lebih mendalam daripada kartun, kau tak faham. Tapi Oda melanggar hukum alam dengan menjadikan kartun dalam anime watak utama pula tu. So kalau korang nak tengok kartun lawan one of the strongest creature in anime world, which is Kaido, tengoklah One Piece. Anime lain tak ada, bukan takat pembaca pening. Kaido pening dengan Luffy, kru Beast Pirate pun pening dengan Luffy, Alliance Luffy pun pening sampai terbeliak mata, tapi Oda berjaya lakukan satu cabaran besar ini dengan jayanya. And Oda buat macam mudah sahaja. Oda is the GOAT lah. Itulah tu, bila tengok chapter baru-baru ni, aku asyik terkenang-kenang cerita-cerita kartun zaman-zaman kecil-kecil dulu kan, masa layan kartun Mak Saleh sebelum kemunculan anime, macam cerita OG and the Crocodiles, Popeye the Sailor Man, Tom and Jerry, Tweety and Sylvester. Cuma aku tak tahu to what extent Oda akan kekalkan watak Luffy dalam Gear 5 yang macam gitu. Adakah nikah Luffy akan berlawan main-main macam tu masa lawan dengan opponent yang dia rasa dia mampu kalahkan, ataupun bila dia rasa aura musuh dia tu kuat, dia akan berlawan bersungguh-sungguh juga nanti. Macam pada aku, bukan aku tak menyokong idea Oda untuk buat perwatakan macam ni kepada Luffy, but akan jadi agak kurang menarik bagi aku kalau setiap kali Gear 5 Luffy akan bertarung main-main macam ni. Tapi korang mungkin okey, aku tak tahulah, ini just pada pandangan aku je lah. Alright, beralih ke komen yang seterusnya yang datang daripada Anik Abkhori. Dia berkata, adakah Luffy still Luffy or Luffy jiwa Joy Boy? Oh, ini
dia bertanya lah kan. So in my opinion, Luffy dah awaken kan Sun God Nika, dan sekarang yang bertarung adalah Sun God Nika. Cuma personality will be both Luffy dan Nika. Kita tahu macam mana kepribadian Luffy ni kan, suka main-main. But it just kalau kita tengok, kalau kita boleh tengok sebelum Luffy diketuk dan terus knockout sebelum ni, kita boleh tengok Luffy quite determined untuk kalahkan Kaido, which is dia nampak serius. Dia nak tumbuk Kaido bertalu-talu sampai dia letih dah. Dia cakap dia nak kalahkan Kaido, tak kira apa pun berlaku. Kalau tak, penduduk Wano akan susah. Semua ni menunjukkan state Luffy, emosi Luffy pada ketika itu determined sangat nak menang dan sangat-sangat serius. Tapi sekarang kita tengok macam dia banyak main pula, yang mana pada aku pun sesuai dengan karakter dia juga, cuma ditambah lagi dengan personality Nika itu sendiri. So in my opinion, sebagai pengguna Zoan, Luffy sekarang dalam mod Nika, cuma dalam kesedaran seorang budak-budak periang Luffy. Alright, komen seterusnya datang daripada Asrul Kacau. Salam Bang Kimi. Waalaikumsalam. I don't know lah, dari dulu saya rasa Dragon bukan ayah Luffy. Saya rasa Roger lah ayah sebenar Luffy, sedangkan Devil Fruit Luffy Oda boleh prank kita, ini kan pula ayah Luffy. Payah juga ni. Macam mana Roger cakap really anak dia yang akan jumpa harta tu sekali anak dia mati. Okey. Aku dah dapat jawapan dah untuk mengatakan tidak dan mengatakannya Luffy bukan anak Roger. Dalam chapter 576, Whitebeard ada beritahu nanti akan ada orang yang akan menyambung legasi tekad Roger dan Ace. Walaupun keturunan dorang dihapuskan, namun kobaran semangat dorang takkan terpadam. Dan masa Garp datang dekat Luffy sebelum ni pun, Garp ada cerita dengan relax yang monkey di Dragon tu bapak kepada Luffy. Tapi bila kau dah cakap macam ni kan, macam mana aku rasa agak mengganggu lah sikit soalan kau ni, Asrul Kacau. Nama pun Asrul Kacau kan. Sebab dari personality Luffy banyak resembling Roger kan. Takkan jahat sangat si Garp ni sampai sudah tak mengaku yang sebenarnya Luffy tu lah Ace, anak kepada Roger, dan Ace tu sebenarnya cucu Garp betul-betul. So macam mana menurut kalian? Sila tanggalkan pendapat korang di ruangan komen. Maksud aku tinggalkan. Alright, komen seterusnya datangnya daripada Frogs. Pendapat aku, Devil Fruit Luffy mungkin satu je dewa disebabkan bapak segala bapak Devil Fruit. Dan Blackbeard Devil Fruit dia memang Logia, dan misi dia untuk makan tiga-tiga jenis Devil Fruit untuk lawan dengan Luffy, yang mungkin Devil Fruit Luffy ada ketiga-tiga jenis kuasa. If Devil Fruit Blackbeard pun mythical Zoan dewa, buat apa dia nak makan Devil Fruit arwahnya Whitebeard? Mungkin Devil Fruit Yami no Mi, kelebihan dia boleh makan Devil Fruit lebih daripada satu. Kalau tengok Black Clover, Captain Yami, sihir dia boleh serap sihir lain. So sebab tu Blackbeard boleh makan lebih dari satu Devil Fruit. Menarik. Alright, next komen Iqbal Azman. Rasa macam Sun God Nika Devil Fruit ni macam Sun Wukong punya sifat, style budak nakal even dalam series fight. Just Oda terapkan sifat dia sahaja dalam Luffy, tidaklah sepenuhnya Sun Wukong dari segi rupa or yang lain. Dan itulah yang kita dapat lihat pun kan, up until now. Cuma kita tak sure sama adakah ini puncak kekuatan Luffy, atau nanti Luffy akan perkenalkan lagi form atau gear terbaru dia. Memanglah dekat dalam kita boleh cerita dalam fakta, memang dalam chapter sebelum ni Luffy dah beritahu inilah puncak kekuatan dia. Tapi itulah Oda kan, mungkin dia akan ada benda lain yang dia akan perkenalkan. Alright, komen seterusnya datangnya daripada Bro Hakim. Luffy akan guna pedang besar dekat pintu masuk Onigashima untuk pancung Kaido. Maybe. Ini yang ditunggu-tunggu ni. Dah macam Excalibur dengan King Arthur pula kan. Kalau jadi memang rancak lepas ni akan jadi rancak pula lah perbahasan tahap pedang gergasi tu kan lepas ni. Seterusnya komentar dari Bewal Empire. Siapakah yang akan bunuh Kaido? Aku tak rasa Luffy. Sebab kalau kita fikirkan balik, Luffy tak ada pun dendam kesumat dengan Kaido, dan Luffy hanya ingin membantu Akazaya dan penduduk Wano untuk membebaskan Wano Kuni dari Kaido sahaja. My theory, yang akan bunuh Kaido maybe Momonosuke atau salah seorang dari Akazaya, sebab mereka lah yang ada dendam kesumat dengan Kaido sebab dah ambil tanah air mereka dan telah bunuh ayah ataupun tuan mereka, iaitu Oden. So maybe tugas Luffy hanyalah bertarung dengan Kaido dan mengalahkan dia, dan akan disudahkan oleh Momonosuke atau Akazaya. Sekian dari teori aku yang tak seberapa sangat ini. Hope Bro Kimi boleh kupaskan dengan lebih lanjut. In my opinion, aku macam setuju pula dengan teori-teori yang mengatakan Kaido berkemungkinan akan join force dengan Luffy. Walaupun hakikat tu agak payah untuk ditelan, tapi boleh jadi juga kan. Cuma secara empatinya bagus, tak payahlah, pasal dosa Kaido tu besar gila kot. Memang layak dicampak dalam neraka je.
Daripada Hazim. Oi, ni bijak dan sangat-sangat brilian. Gempak sangat chapter ni. Saya rasa nanti Luffy akan jadikan seluruh Onigashima getah bila jatuh. Tak adalah teruk sangat impaknya. Sebab tu aku rasa macam brilian, sebab aku tak terfikir pula ke situ. Kan diorang susah-susah nak jaga pulau Onigashima tu daripada jatuh. Sekali bila Luffy tukar sifat pulau Onigashima tu kepada getah, dia jatuh dekat atas apa tu flower capital, dia bouncing je kan. Alright, next teori dari Kula Pulens. Teori ni sangat-sangat menarik. Aku sungguh suka. Chapter 287, ada satu gadis mau dikorbankan untuk Kashigami. Dia ada sebut dewa matahari, dewa bumi, dewa hujan, dewa hutan supaya selamatkan dia. Lepas tu Mont Blanc muncul dan terus bunuh Kashigami. Dari situ Oda dah hint ada 4 kuasa dewa. Tambah lagi kita tahu ada 3 ancient weapon. 4 kuasa dewa yang aku percaya semua memiliki kuasa mythical Zoan. 3 kuasa dewa belum membuat kemunculan, tapi besar kemungkinan ini pemiliknya. Yang pertama, dewa matahari Sun Nika, pemilik yang ceria yang mampu membuat orang senang dan senyum. Nika bermaksud senyum, iaitu Luffy. Yang kedua, dewa bumi World Leader, boleh dikatakan bumi buatan, iaitu Red Line adalah disebabkan dewa bumi ini Marijoa adalah tempatnya. Red Line akan dihancurkan kelak dan muncullah impian Sanji, iaitu All Blue, maka pemiliknya adalah Imu. Dewa hujan, hujan boleh bersama storm dan angin bikin kekacauan, tapi demi keamanan dunia, hujan bersifat revolusi, iaitu meredakan keadaan. Pemiliknya tak lain dan tak bukan adalah dragon. Yang keempat, dewa hutan, hijau dan bersifat kekal, tak makan sebab hutan sentiasa subur jika ada matahari, air, udara sahaja. Ini pemilik dia adalah Ryukugyu aka Green Bull. Ada satu scene lagi, Imu ada whole 4 gambar termasuk Luffy. 3 gambar lain iaitu Shirahoshi, Blackbeard dan Vivi. Tapi kenapa Imu sudah tahu siapa ancient weapon sebenarnya? Yang pertama, Shirahoshi, kita sudah tahu dia Poseidon. Blackbeard, besar kemungkinan dia adalah Uranus yang boleh menggoncangkan dunia. Black hole boleh sedut apa sahaja termasuk pulau. Gempa boleh dihancurkan apa sahaja termasuk lautan yang boleh dijadikan tsunami. Yang ketiga, bagaimana pula dengan Vivi? Vivi adalah subjek untuk kuasa Pluton, tapi Pluton tu kan kapal besar. Ya, kapal besar tersorok dekat Alabasta akan dijana semula dengan bantuan dan arahan Vivi Royal Family. Crocodile teringin cari Pluton waktu tu, tapi Robin keep it that secret, semua information tentang Pluton bersama dengan Cobra. Persoalannya, siapa lawan siapa? Di mana 4 dewa dan 3 ancient weapon dengan pengikut-pengikut mereka semua akan membuat kemunculan di babak peperangan besar yang terakhir. Menarik gila teori ni. So guys, I guess that's all yang aku sempat untuk kongsikan dalam video kali ini. InsyaAllah sekiranya mendapat sambutan, aku akan buat lagi segmen ini, okay? Dan kepada korang yang nak join segmen ni, sangat-sangat senang. Setelah aku hasilkan chapter review, aku akan letak pin komen aku dekat ruangan komen. So korang boleh komen korang punya pendapat dan juga teori-teori korang kat situ. Dan aku tak kisah pun kalau korang share teori-teori daripada yang korang dengar dekat Reddit ataupun dekat Facebook, TikTok dan sebagainya. Korang boleh tulis balik dekat situ supaya aku dapat bacakan dalam video yang macam gini. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And before I end, sedikit renungan. Persekitaran yang kita hidup sekarang ini hanya akan diubah dengan contoh, bukan dengan pendapat. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup kita. Kadang-kadang kehadiran seseorang mampu memberikan peluang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang ketiadaan seseorang juga mampu memberikan perkara yang sama. Ribut memusnahkan pohon, namun dengan ribut jugalah menguatkan akar sesuatu pohon. Perkara yang sentiasa akan bermain di fikiran kita adalah perkara yang belum hati kita dapat padamkan. Hati adalah sesuatu yang liar, disebabkan itulah rusuk menjadi pagarnya. Hati mendorong kita untuk berkeinginan. Akal akan bantu untuk fikirkan solusinya. Jatuh adalah sesuatu yang biasa, namun bangkit adalah sesuatu yang luar biasa. Jatuh adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, namun bangkit semula adalah pilihan. Jadikan diri kita sebagai contoh, sehingga bukan sahaja tutur pendapat kita, bahkan setiap duduk bangun kita menjadi inspirasi. Tak semua akan bantu kita saat kita di bawah, namun jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak membantu orang lain yang lebih bawah dari kita. Jadikan cabaran sebagai penguat keputusan dan tindakan, dan bukan sebagai alasan.
dan penyerahan. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi